Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bi kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sambung pengajian kitab Kifayatul Muhtadi, syarah kitab Sulam Mubtadi. Yang mana kita berhenti dekat muka surat 82. Rumi berapa? 100 dah? 100? 105. Dalam perbicaraan rukun solat, masuk bab niat, qasad, ta'arud dan ta'yin. Tapi kalau ingat balik, kita mula dulu tahun 2019 kita mula ni. Kita mula dulu mujurlah kita mula itu muka surat 36 ataupun 37. Bukan. Muka surat 30. Bukan. 32. 32. Jawi lah. Betul tak? Ada tanda tak mula-mula itu? Zaman Tok Kaduk tu. Kita mula. Muka surat 32 kan? Betul tak? Ada tanda? Ke tak lagi masa tu? Tak lahir lagi. Ada 32 mula-mula. Ke 33, 34? Siapa ada tanda? Rasa Zawi ada awal ke? Dia ni ada awal lah. Weh. Zawi ke Rumi? Tak apalah, Rumi paling awal. Tak silap kalau Jawi itu 32. Ke awal lagi? 30, 29. Rasa tak? Rasa 30. Kalau Rumi bab fiqh, masuk bab fiqh. Masuk bab fasal baru, fasal wajib atas tiap-tiap mukallaf macam tu. Wajib atas tiap-tiap mukallaf ataupun kitabus solah. Yalah kat sini lah. Ini satu fasal dan wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf itu iaitu orang yang aqil lagi baligh. Oh, semayang. Maknanya 3-3 lah. Ataupun sebelah sikit pun satu muka surat ke belakang je. 2019. Itu kitab usalah. Ini satu kitab pada menyatakan semayang. Mula situ. Bukan mula sebelum tu, bukan lah. Oh, okey. Ingatkan mula satu dua muka surat sebelum. Ini suatu fasal pada satu fasal dan wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf tu. Bukan situ kan? Depan sikit lah. Okey. Muka surat yang Rumi 43. Kita mula dulu tahun 2019 muka surat 43 Rumi. Jawi muka surat 33. Kita tak bahas daripada muka surat pertama. Banyak ni daripada 2019 banyak ni. Okey, bukan apa nak beritahu. Dekat Masjid Lindung dah khatam kitab musalli. Dan akan digantikan slot musalli tu dengan kitab
Kifayatul Muhtadi kitab ni. Kita akan mula daripada awal. Itu je lah. Nanti tengok live ke kalau nak gigi bagus juga gigi. Daripada muka surat pertama sampai muka surat ni dah masuk muka surat 33, tak payah datanglah dah. Faham tak? Jadi sebab kata nanti kan kalau khatam pun tak khatam sebab awal tak masuk. Gitu. Ni kita mula daripada muka surat pertama. Jadi kalau habis itu sampai muka surat 33, 34 tu tak payah datanglah kat Pelindung, Masjid Pelindung. Bila nak mula? Esok malam. Mula kifayah muka surat pertama. Kalau tengok live pun tengoklah, live ada kot. Tapi dekat Pelindung sekarang ni asyik tersekat dia punya live. Kulit lah. Kulit. Cuma yang ini tengah dulu. Lepas ni sambung balik dalam 30 muka surat belakang ya. Jadi tak apa. Cuma dari segi turutan tu tak turut kita ngaji gini, tapi sama je. Sama. Okey. Jangan lepaskan sebab kita dah sampai sini. Tapi kalau tengok muka surat 105, 105. Banyak dah 100 muka surat. Sebenarnya 60 60 apa tahun 2019? Nak masuk 2003 dah. 4 tahun dah. Nak masuk tahun ke-5 tahun depan. Baru 60 muka surat. Ada harapan? Tak ada harapan kalau tengok. Tapi hari tu PKP. PKP. Kita berhenti dekat 82. Syarat yang kedua niat. Syarat yang kedua niat, yang mana syarat yang pertama dalam rukun sembahyang adalah niat. Rukun sembahyang yang pertama sekali adalah niat. Niat tu pula cuma yang kat depan ni lupa pula nak sambung balik cerita. Yang kat depan muka surat pertama sampai muka surat 33 ataupun muka surat pertama sampai muka surat 43 yang Rumi tu, dia berkaitan dengan pegangan akidah. Okey. Tapi bukan atas jalan khalaf, atas jalan salaf. Masa kita mengaji, kalau kita semua jalan khalaf, sifat 20 yang biasa kita mengaji. Tapi yang ini tak. Dia tak ada. Dia tak ada jalanan tu. Dia tak ada wujud kidam bakok macam tu secara tersusun, tak ada. Tapi adalah bahas wujud kidam bakok, tapi tak adalah tusun macam jalanan khalaf, jalanan sifat 20 yang selalu kita ngaji. Itu yang dia special sikit kat situ. Itulah yang berakidah ni kat belakang. Jadi kalau kita nak cari kadang-kadang ada tak sama basar kalam, dia sebut gitu aja. Perjalanan salafus soleh, salaf 300 tahun pertama. Dia bukan atas jalanan khalaf yang macam mana kita ngaji ni. Itulah yang kat depan akan mula esok malam di Masjid Pelindung Kifayatul Muhtadi. Okey, dan syarat kedua niat. Dan sembahyang, salah satu rukun sembahyang adalah niat. Niat tu sendiri terbahagi kepada tiga ciri. Pertama, qasad, kita dah cerita dah, maksud bukan dengan sengaja kita nak. Satu, tu syarat yang pertama yang masuk niat-niat tadi tu. Yang kedua, ni qala al-mu'allif rahimahullahu taala, dan syaratnya yang kedua, syarat niat tu, bukan syarat sembahyang, syarat niat. Yang kedua, ta'yin. Ada kata ta'yun, kata ta'yin. Kan? Dan syarat kedua, muka surat 82 tu kan. Ta'yun. Ada kata ta'yin. Apa ta'yin ni? Dan iaitu menentukan sembahyang ini. Okey, sembahyang apa? Apa nama sembahyangnya? Maka dengan syarat yang pertama, iaitu qasad, dengan maksud sengaja, bukan memang sengaja. Qasad nak buat apa? Qasad sembahyang. Okey, sembahyang apa? Tu jenis sembahyang. Maka dengan syarat pertama, iaitu buat bukan secara tak sengaja, dengan sengaja tadi tu, dan iaitu mengqasadkan perbuatannya, memaksudkan perbuatannya, perbuatan nak sembahyang tu, niat tadi tu, seperti yang telah terdahulu itu. Dah cerita dah sebelum ni. Dan dengan syarat kedua, maksud gabung. Aku sembahyang, gabung lagi. Sembahyang apa? Aku sembahyang ni sengaja, bukan tersembahyang, tak, sengaja. Sembahyang apa? Dengan syarat kedua, gabung. Iaitu ditakyinkan dia.
ditentukan. Ta'yin tu tentu, ditentukan sembahyang apa. Betul? Sempurnalah syarat niat. Kena sembahyang apalah. Kita ambil solat fardu lah. Kalau Zuhur saja aku sembahyang. Niat memang sembahyang. Sengaja nak sembahyang. Sembahyang apa? Zuhur. Zuhur tu. Tentukan sembahyang tu. Sempurna dan sempurnalah syaratnya. Cukuplah 2. Jika ada sembahyang itu yang mempunyai waktu. Dia kena ada 2. Iaitu aku sembahyang tadi, niat nak sembahyang dengan sengaja, bukan tersembahyang. Tidak, memang sengaja sembahyang. Sembahyang pula sembahyang apa? Tentukan sembahyang apa. Lepas tu dia kata kat sini, sempurnalah niat tu. Sempurna niat macam mana? Yang mempunyai waktu. Sembahyang yang mempunyai waktu. Atau mempunyai sebab. Sembahyang yang mempunyai waktu. Apa maksud sembahyang yang mempunyai waktu? Sembahyang tu mesti waktu tu. Waktu lain tak boleh. Tu mempunyai waktu. Sembahyang waktu tu lah. Kalau waktu macam sekarang, boleh sembahyang duha? Tak boleh. Maknanya sembahyang duha adalah sembahyang yang mempunyai waktu. Tu je. Kita tak bahas bab fardu lah. Boleh juga fardu. Cuma kita tak bahas fardu sebab fardu dia ada satu lagi nanti. Satu lagi kita cuma bahas secara umum. Jadi nak sembahyang apa ni? Sembahyang yang ada niat. Sembahyang yang ada waktu. Niat dah ada dah. Nak sembahyang, sengaja nak sembahyang. Sengaja nak sembahyang tu sembahyang apa? Okey, sembahyang tu ada waktu tak? Ada waktu, maka kenalah sembahyang apa tak? Kalau tak ada waktu tak perlu. Tu kita bahas nanti. Jadi kalau ada waktu, maka kena tentukan waktu apa. Sebenarnya sembahyang kita ni, sembahyang fardu kita kata sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Nama sembahyang tu dapat daripada waktu. Kan? Zuhur tu zahir. Zuhur zahir sama lah, bukan zahid. Itu TPM. Baru mestilah kena sebut baru. Bukan. Zuhur tu zahir. Tukar baris je. Zuhur dengan zahir tukar baris je kan. Jadi zahir. Zahir tu maksud terzahirlah. Maksudnya kalau terang tu terang sungguh. Memang siang, real punya siang. Sebab kadang-kadang pukul 8, pukul 9 pagi nampak macam malam lagi. Malam tu gelap lagi. Dia tak zahir ni. Kalau pukul 1 tu boleh kata garanti siang. Maksudnya terzahir kesiangan. Jadi kita sembahyang zuhur. Sebenarnya kita sembahyang waktu siang tu. Macam tu. Sembahyang maghrib. Jatuh kan maghrib. Matahari tu maghrib terbenam. Lepas tu kita panggil sembahyang maghrib. Isyak gelap gelita. Itu dia ada maksud dia. Sembahyang asar. Asar apa maksudnya? Lupa lah. Dalam musalli ada. Kena belek kitab musalli. Kan ilmu kan dalam kitab bukan dalam dada. Kena check Orang-orang dah lupa. Asar apa? Bukan. Tak, maksud asar tu. Macam mana boleh dapat sembahyang asar? Dia ada maksud tu. Pertengahan kot. Tak sih, tak ingat, lupa lah. Jadi sembahyang yang kita sebut-sebut tu dapat nama daripada waktu. Bukan main letak aja. Ketika Nabi terima sembahyang Isra' Mi'raj, mana ada terima sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak? Mana ada? Sembahyang 5 waktu. Jibril mari ajar waktu ni. Jadi payah nak cakap sembahyang yang apa? Kan payah. Letak je lah nama waktu tu waktu apa? Letak terus. Sebab tu ada nama tu. Asal usul nama tu. Jadi akan sebut kat sini. Jadi macam tu juga sembahyang duha. Kenapa nama sembahyang duha? Sebab dia ambil waktu tu kan waktu duha. Jadi sembahyang yang ada waktu, okay, dengan maksud waktu lain tak boleh nak sembahyang, maka dia mesti ada niat apa? Aku sembahyang, sengaja sembahyang, bukan tersembahyang, sengaja sembahyang. Dan waktu tu, sembahyang waktu apa tu? Sebab tu kalau kita sembahyang subuh, boleh kita niat sahaja aku solat fardu subuh, boleh. Dan boleh saja aku solat fardu fajar, boleh. Fajar sembahyang subuh lah, bukan sembahyang fajar. Subuh tu nama yang dapat dekat bumi, bukan ambil dekat langit. Dapat kerana kemunasabahan waktu tu nama tu, letaklah nama sembahyang tu. Jadi lepas tu boleh niat. Kalau nak niat lain selain daripada Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak pun boleh. Tapi dengan maksud waktu tu lah.
Kita tahu macam mana nak cakap kalau tengah hari. Payah nak cakap, payah, susah. Zawal. Saja aku sembahyang fardu zawal. Boleh. Kenapa? Zawal tu maksud matahari duduk kat atas, gelincir. Itulah zuhur. Apa maksud zawal? Sembahyang fardu zawal bukan sunat, fardu. Apa maksudnya? Gelincir. Sahaja aku sembahyang fardu yang gelincir matahari. Boleh. Bukan zuhur, bukan nama zuhur, nama gelincir matahari. Boleh. Jadi yang kita sembahyang ni nama tu dia ambil daripada kemunasabahan waktu tu. Jadi sembahyang fardu kita sembahyang berwaktu lah. Sebab tu dalam sembahyang fardu kena ada, aku sembahyang tu wajib lah kena ada waktu apa. Kalau sembahyang sunat pun kena ada juga, walaupun sembahyang sunat. Jika sembahyang sunat tu jenis ada waktu, macam duha. Okey. Atau mempunyai sebab. Ada juga sembahyang bila sebab mempunyai sebab tu bukan fardu dah lah. Sebab solat 5 fardu tak ada sebab memang wajib sembahyang. Sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Maksudnya kenapa sembahyang? Sebab bukan kenapa sembahyang? Sebab wajib bukan. Kenapa sembahyang? Sebab ada sebab. Dia bagi contoh hari raya, 2 hari raya. Sembahyang kedua hari raya tu sembahyang yang bersebab. Sebab hari raya. Kalau tak hari raya tak boleh sembahyang. Tapi dia dilakukan pada waktu duha. Kita tak panggil sembahyang duha raya, tak panggil. Tapi sebenarnya sembahyang waktu duha lah tu. Tapi sembahyang ni kenapa? Hanya duha hari raya je boleh. 1 Syawal dengan 10 Zulhijjah. Raya 2 kan? Raya. Yang itu aja. Okey. Dia kata kat sini yang punya sebab seperti sembahyang hari raya kedua. Sudah. Ingat kalau ada Pak Wan nak tanya dah. Apa hari raya kedua? Sembahyang hari pertama ke hari kedua? Tu hari kedua? Salah kot. Potong ke mana? Jangan mudah potong weh. 2 hari raya pula. Tahulah kenapa hari kedua? Tak, kalau kata dua, katalah dua hari raya, tapi dia kata ya itu cantik dah. Dalam kurungan Syekh Daud, luar kurungan Syekh Muhammad Nur. Syekh Muhammad Nur dah tolong jelas tahu dah iaitu hari raya puasa dan hari haji. Tapi kenapa dia kata hari raya kedua? Macam mana? Kalau dia Pak Wan memang dia boleh jawab sebab dia orang Kelantan. Orang Kelantan cakap gitu. Orang Kedah pun cakap gitu kot. Hari raya kedua. Hari raya kedua. Faham? Bukan hari raya kedua. Ya, tapi kenapa sebut hari raya kedua? Kita tak faham. Betul lah maksudnya 2 hari raya. Itu dah, ya itu dah. Jawapan dah ada. Kita nak tahu sebab apa dia sebut gitu. Hari raya kedua. Adakah hari pertama, hari raya kedua? Ada dah jawapan dia. Cuma kenapa dia cakap hari raya kedua? Sedangkan semayang tu hari raya pertama. Bukan dia sebut tu. Dia sebut macam ni. Dia balik kampung. Buat cerita contoh kan. Dia balik kampung. Dah lama kau tak balik kampung. Tahun lepas aku balik dah 2 kali. Balik bila? Hari raya. Hari raya mana? Hari raya kedua. Maksud kedua-dua hari raya. Orang Kelantan cakap gitu, orang Patani cakap gitu, orang Kedah pun ada yang cakap macam yang duduk sek ke, yang duduk baling yang jenis-jenis pekat-pekat tu. Cakap gitu. Patani memang cakap gitu lah. Raya kedua. Seorang datang belajar pandai. Seorang lagi datang belajar pandai. Siapa dua orang pandai? Tok Guru, siapa dua orang ni? Pandai aja ni. Tu adik-beradik kedua. Bukan adik nombor 2, nombor 1, nombor 2. Nombor 2 pun bangga. Bukan. Dua-dua orang ni adik-beradik. Dua yang pandai ni, kedua-duanya adik-beradik. Dia kata gitu, dia terbalik. Hari raya kedua. Kita tengok live. Ada tak orang setuju kan? Tak ada. Orang tak borak. Bagus. Tu maksud hari raya kedua. Hari raya kedua. Dia tak boleh hari raya kedua. Tak jadi. Dia ada bunyi slang dia. Kita nak ajuk pun payah sikit. Hari raya kedua. Hari raya kedua. Bukan hari raya kedua. Bukan. Maksud hari kedua tu hari raya kedua. Kedua-dua hari raya. Bahaya ayat tu. Memang bahayalah hari raya kedua. Apa hari raya kedua? Sembahyang hari raya kedua. Hari raya kedua. Dia ramai anak tapi ada 2 orang. Bodoh kedua. Dua-dua bodoh. Macam tu lah. Faham tak? Nampak dia punya tu. Biasa orang petani memang cakap gitu lah. Okey.
Iaitu hari raya puasa dan hari raya haji. Dan kusufain. Yanun kat belakang tu apa? Yanun kedua, dua. Jadi kusuf gerhana, dua gerhana. Kusufain, dua gerhana. Itu adalah bersebab. Sebab hari raya ada semayang. Semayang raya tu lah. Raya haji ke raya puasa. Sebab gerhana matahari ada semayang. Sebab gerhana bulan ada semayang. Tapi setengahnya kata dia ni lagi, dia khilaf ataupun dia pecah lagi. Gerhana matahari, gerhana bulan dipanggil sebab muqarin. Saya dengar. Sebab muqarin. Dia sebab juga, tapi dia terbahagi. Sebab mutaqaddim, sebab mutaakhir, sebab muqarin. Ada 3 sebab. Dia detailkan lagi. Gerhana matahari ni bersebab, tapi sebab muqarin. Sebab sedang berlaku. Muqarin dia panggil. Sedang berlaku gerhana, adalah semayang gerhana. Dah gerhana tak ada dah. Tapi kalau semayang raya, dia waktu. Dia bukan peristiwa hari raya tu, tidak. Dia waktu duha je boleh semayang kan. Waktu duha sampai zuhur. Jadi dia panggil kalau semayang raya sebab apa? Sebab terdahulu. Sebab mutaqaddim, sebab yang datang dulu. Sebab datang kemudian. Sebab datang dulu lah. Sebab datang dulu ni. Sebab tu datang dulu baru semayang. Alah, kita masuk masjid. Ada semayang tahiyatul masjid kan? Sebab datang dulu ke semayang datang dulu? Sebab dulu. Sebab masuk masjid. Macam tu lah. Sebab yang akhir, maksudnya semayang dulu baru sebab tu datang. Semayang hajat tu sebab datang kemudian. Masa doa tu minta hajat. Masa semayang tu semayang je. Sebab muqarin, tengah jadi gerhana, tengah tu ada semayang. Tu dia nak beza. Tapi boleh kita pukul rata semua. Semua tu bersebab. Boleh. Macam kita dia tak ada tu. Semua tu sebab lah tu. Tak kisahlah sebab terdahulu, sebab terkemudian, sebab yang sedang berlaku. Asal sebab. Janji ada sebab. Janji sebab. Cuma sebab apa didetailkan, sebagian ulama detailkan sebab ada yang tak boleh semayang lepas asar, ada yang boleh. Sebab yang datang kemudian, semayang dulu baru datang sebab, tak boleh semayang lepas asar, lepas subuh. Sebab tu dia asing kan. Sebab yang datang dulu baru ada semayang, boleh semayang walaupun lepas asar, lepas subuh. Macam tahiyatul masjid, boleh lepas asar, lepas subuh. Boleh. Sebab datang dulu baru semayang. Sebab tu dia saja bagi 3. Bagi 3 kan. Kalau kita nak pukul rata pun boleh juga. Cuma itulah, kalau kita pukul rata, kalau kata solat bersebab, memang tak boleh lepas subuh, lepas asar tak boleh semayang bersebab pun, tak boleh. Tapi sebab mana? Kan dia jadi masalah. Baik bahagi, perinci terus. Sebab datang dulu baru semayang. Sebab mutaqaddim, sebab semayang dulu baru sebab datang. Ada 5 semayang. Dalam kitab kita rasa ada nanti. 5 semayang. Yang semayang dulu baru sebab datang. Lepas tu sebab muqarin, sebab yang sedang berlaku. Ada 2 je lah. Iaitu gerhana. Sebab yang datang dulu, baru semayang ada, boleh buat tak kira masa. Sebab yang datang dulu, baru ada semayang. Uduk, solat sunat uduk. Mana datang dulu? Datang sebab dulu tak? Datang sebab dulu. Boleh solat sunat uduk walaupun lepas subuh. Sebab tu dibahagi kan. Tapi kalau campur, nanti orang kena terang balik. Baik, bahagi siap-siap. Dan kita dia tak bagi. Solat hajat, solat hajat, sebab tu hari tu saya tu tanya kat mana lah. Yang solat hajat ni, bila kita minta hajat? Masa takbir ke masa bila? Minta kepada Allah tu. Sebab kita panggil solat hajat kan. Solat kerana hajat. Bila kita minta hajat? Masa doa. Doa masa bila? Doa lepas semayang. Bukan dalam semayang. Dalam semayang boleh doa. Tapi doa yang sebenarnya adalah lepas semayang. Jadi maknanya, masa doa tu minta hajat. Maksudnya, sebab tu datang lepas semayang. Bila macam tu, bersebab juga. Dari segi niat, kena niat lah nak semayang apa. Kena niat lah semayang dari segi sekejap. Tidak. Kalaulah sebab tu datang kemudian, tak wajib niat. Itu bahagian ketiga nanti. Tak wajib niat. Tak wajib niat, tak wajib ta'yin. Tak wajib niat pula. Tak wajib ta'yin. Mana semayang hajat boleh? Allah saja aku semayang. Boleh? Boleh. Sebab apa? Sebab dia tu datang kemudian. Tapi sebab datang dulu tak boleh. Allah tak semayang aja. Tak boleh. Semayang dia kena niatlah dia semayang sebab dah datang kan. Datang. Jadi semayang tu bahal lagi, panjang lagi.
Ada lagi bahas. Cuma kita tak nak bahas bab tu dulu. Sabar dulu yang tu. Nanti kita detailkan. Kita nak bahas bab niat sahaja. Bab niat sahaja. Jadi, contoh dia kata kat sini, kalau sembahyang tu bersebab, maka kena niatlah sebab itu. Tu je. Kalau sembahyang tu berwaktu, kena niatlah waktu itu. Tu je, simple je. Kalau gerhana matahari, kena niatlah sahaja aku sembahyang apa? Gerhana matahari. Kan sebab minta hujan. Dan sembahyang minta hujan. Kenapa sembahyang? Sebab nak minta hujan. Jadi masa sembahyang tu niatlah istisqa. Kita ambil yang itu dulu. Bab sebenarnya boleh tak niat pun, tapi tu nanti tu perbahasan lain. Kita ambil dulu straight baca dulu. Kemudian solat sunat rawatib. Rawatib tu berwaktu ke bersebab? Sebab kan? Sebab sembahyang, sebab masuk waktu dan sebab belum sembahyang fardu lagi. Masuk waktu dah. Jadi sebab tu ada sembahyang. Sebab pula waktu zuhur, qabliyah zuhur. Lepas sembahyang, ba'diyah, jadi bersebab. Maka kena niatlah qabliyah ba'diyah tu. Okey. Iaitu segala sembahyang sunat yang sembahyang lima fardu. Yalah, yang sembahyang iaitu segala sembahyang sunat bagi sembahyang yang 5 fardu. Yalah, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isyak, ba'diyah isyak. Itu semua wajib niat. Niat apa? Niat qabliyah salah. Bagi fardu qabliyah dan ba'diyah ni jika ada, bagi fardu apa ni? Ba'diyahnya 5 fardu qabliyah dan ba'diyah jika ada. Jika ada mana-mana, jika ada. Kalau ada qabliyah, niatlah qabliyah. Kalau ada ba'diyah, qabliyah semua ada tak? Semua ada. Ba'diyah yang ada yang tak ada. Subuh dengan asar tak ada ba'diyah. Bagi fardu ba'diyahnya. Okey? Sebab dia sebenarnya ayat dia bukan gitu. Dan sunat rawatib qabliyah dan ba'diyahnya jika ada. Jika ada ba'diyahnya. Baca yang dalam kurungan tu. Kalau yang baca yang dalam kurungan baru faham. Kalau tak baca kurungan tak faham. Maksudnya kitab sulam, baca kitab sulam. Ulang balik baca dalam kurungan dan mengqasadkan perbuatannya dan ditakyinkan dia baca dalam kurungan. Jika ditakyinkan, aku sembahyang apa kan? Jika sembahyang yang mempunyai waktu. Dah sebut tadi. Seperti hari raya kedua, kedua-dua hari raya. Dan kusufain. Kena niatlah, kena tentukanlah sembahyang apa, okey? Dan sunat rawatib, dan sunat rawatib kena niat juga. Rawatib apa? Qabliyah dan ba'diyah jika ada ba'diyahnya. Baru kena, baru cantik, baru faham. Macam mana? Yang ada ba'diyah kena niat qabliyah ba'diyah. Yang tak ada ba'diyah, tak nak niat apa-apa pun boleh. Maksudnya tak nak niat qabliyah ba'diyah pun boleh. Boleh. Contohnya sembahyang subuh, dia ada ba'diyah? Tak ada. Sahaja aku sembahyang subuh. Bila sahaja aku sembahyang subuh, dapat dah qabliyah. Sebab dia tak ada ba'diyah. Tu sembahyang subuh, tak sebut sunat pun. Kalau fardu dia kena ada fardu lah, ta'arud jap lagi. Sahaja aku sembahyang subuh, dapat sembahyang sunat qabliyah subuh sahaja aku solat fardu subuh baru yang wajib. Jadi sahaja aku solat subuh, memadai sahaja aku solat subuh. Qabliyah ke ba'diyah? Tu dia kata ni. Kalau ada qabliyah ba'diyah, maka wajib niat qabliyah ke ba'diyah. Kalau tak ada, kalau tak ada ba'diyah, kalau tak ada ba'diyah, tak wajib. Tak wajib. Jika ada ba'diyahnya. Wajib tu jika ada ba'diyah. Wajib jika ada ba'diyah tu. Qabliyah dan ba'diyah jika ada ba'diyah. Ada ba'diyah wajib niat qabliyah ke ba'diyah. Tak ada ba'diyah, tak wajib niat. Tak wajib niat qabliyah ke ba'diyah. Wajib niat aku sembahyang, wajib niat sembahyang apa? Wajib juga, iaitu sembahyang asar. Sahaja aku sembahyang asar. Jadi apa? Sahaja aku sembahyang asar.
Dia tak niat fardu, jadi tak akan jadi fardu. Saja aku solat asar, jadi qabliyah. Tak niat pun qabliyah, tak payah. Tapi kalau waktu zuhur asar, qabliyah ba'diyah ni, sahaja aku solat zuhur, tak dapat. Dia kena qabliyah zuhur ataupun ba'diyah zuhur. Walaupun ba'diyah zuhur tak boleh buat sebelum. Logiknya, kalau niat sahaja aku semayang zuhur, dapat jugalah qabliyah. Sebab mana boleh ba'diyah buat? Oh, tak kira. Tetap juga tak boleh. Lihat, faham tak? Sepatutnya logiknya gitu lah. Aku niat aku semayang zuhur. Bukan fardu zuhur. Dapatlah qabliyah. Sebab ba'diyah mana boleh buat sebelum? Satu je yang boleh. Tak boleh juga. Mesti niat qabliyah juga. Sebab ada ba'diyah. Okey. Apa buktinya? Buktinya, ketika kita semayang asar, mana boleh semayang zuhur, mana boleh semayang subuh? Kan? Masa waktu asar. Mana boleh semayang semua? Yang boleh semayang asar je. Kenapa kena niat asar juga? Patutnya, sahaja aku solat fardu. Cukup lah. Fardu apa? Tak payah sembang. Waktu pukul apa ni? Waktu asar. Mestilah asar. Mana boleh semayang lain? Semayang lain jadi qadaan. Aku adaan ni. Tapi kena niat juga tak? Kena juga. Menandakan, walaupun kalau tak niat pun mempunyai maksud yang sama, tetap juga kena niat. Jadi itulah semayang sunat qabliyah, semayang sunat yang ada ba'diyah, wajib niat qabliyah dan wajib niat ba'diyah. Kalau kita kata dia nak semayang ba'diyah, dia niat sahaja aku semayang zuhur untuk buat ba'diyah, boleh tak? Tak boleh. Jadi kita boleh bagi alasan. Sebab mazhab Syafi'i, qabliyah boleh buat selepas kan. Jadi mana satu? Kenalah tentukan, ta'yin kan. Logiklah yang ba'diyah. Yang ba'diyah kita terimalah. Faham tak benda apa ni? Sebab ni agak bahas dia agak detail sikit. Kalau buat ba'diyah dengan niat saja aku sembahyang zuhur, bolehlah patutnya dia kata. Tak boleh. Kena niat ba'diyah. Sebab apa? Qabliyah boleh buat selepas. Jadi selepas sembahyang zuhur, mungkin qabliyah, mungkin ba'diyah. Bila ada dua, mestilah kena niat mana satu. Logik lah. Tapi yang qabliyah mana boleh buat ba'diyah? Kenapa niat juga? Kenapa kena niat juga? Kerana niat, kerana tadi. Kerana sembahyang asar ke, sembahyang subuh ke, kena niat subuh. Walaupun dah memang waktu subuh, kita niat nak tunai, kita nak sembahyang fardu, tak ada sembahyang fardu yang lain selain pada subuh, tetap kena niat subuh. Banyak lagi kalau nak tengok detail dia. Sebab boleh solat i'adah, boleh solat macam-macam lah dia ada kat situ. Boleh solat qadaan, macam-macam dia kata. Jadi maka kena niat juga subuh. Kalau logiknya tak payah dah niat subuh. Dah memang pukul 6 sampai pukul 7. Dan semayang pula yang wajib. Mana ada semayang lain? Habis nak semayang subuh qada, itu yang qada, yang fardu yang itu je. Jadi tak perlulah niat subuh sebab semayang lain tak boleh. Ketika bulan Ramadan, kena niat tak puasa Ramadan? Kena niat aku puasa Ramadan esok. Semayang puasa lain tak boleh lah. Puasa qada pun tak sah bulan Ramadan. Tapi kenapa kena niat Ramadan juga? Itulah kaedah dia. Itulah jawapannya. Sebab tu kena juga bila ada ba'diyah, maka wajib niat qabliyah ataupun ba'diyah. Jika tak ada ba'diyah, tak perlu niat qabliyah atau ba'diyah. Sebab dia ada satu. Kalau ada niat tak nak niat sunat. Sunat niat juga. Sunat niat sunat. Sunat subuh tu. Sunat tu sunat. Sunat tu sunat. Tapi tak wajib niat sunat. Sahaja aku sembahyang subuh pun boleh dah. Tu nak cerita pasal hukum tu. Kenapa dia tak kata jika tak ada qabliyah? Sebab mana ada sembahyang yang tak ada qabliyah? Sebab tu dia tak sebut. Sebab tu sebab dia. Kadang-kadang bila kita baca kitab tak faham, kita baca balik yang asal, yang kat tepi ni kan. Dua orang. Ni yang kat tepi ni. Tak, yang bukan yang syarah. Kalau tak faham yang syarah, baca ini. Sulam lah, kita asal lah matan dia, matan. Sebab kadang-kadang bila kita baca, tengok dia ada kurungan, dia keluar, cuba tengok macam ni. Tak faham. Kalau yang Rumi, tengok baca yang dalam kurungan aja. Cuba bayang kan. Dan kusufan iaitu gerhana matahari dan bulan, dan sembahyang minta hujan, dan sunat rawatib iaitu segala sembahyang sunat bagi sembahyang yang 5 fardu, qabliyah dan ba'diyahnya jika ada bagi fardu ba'diyahnya. Apa? Dia jadi tak faham yang tu, baca balik matan. Mesti boleh faham. Yang belah luar tu. Sama ada yang muakkadnya dan yang tiada muakkadnya. Tak kisahlah qabliyah ba'diyah tu yang muakkad ataupun yang tak muakkad. Yang muakkad
ada 10 lah. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak. 10. Itu muakkad. Ghairu muakkad, 2 sebelum zuhur tambah lagi. Tadi dah 2 dah tu yang muakkad, tambah lagi 2. 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur tambah lagi lah maknanya. 4 sebelum asar, 4. 2 ataupun 4 direct sebelum asar. Tu yang ghairu muakkad. 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isyak. Ghairu muakkad. Semua sekali ada 22. 22 sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, muakkad campur ghairu muakkad ada 22. 22 ni pada bulan Ramadan lebih besar pahala pada tarawih. 22 ni lebih besar pada tarawih 20. Ya, kita panggil tarawih 20 tu kan. Sebenarnya berapa? Tarawih 20 tu sebenarnya berapa rakaat? Tak berapa rakaat? Betul ada witir ada apa kan? 23. Kita panggil 20 sampai witir lah, sampai witir. Jadi 22 tadi, 22 rawatib muakkad dengan ghairu muakkad campur lebih besar pahalanya daripada tarawih. Tapi ada tak orang lepas sembahyang isyak tu dia tak sembahyang ba'diyah, dia tunggu tarawih. Tengah selawat je, jawab selawat sembahyang tarawih. Kalau perumpamaan Tok Guru, dia kata mana? Pergi nak kutip sekerap, getah sekerap kat hutan nak pergi kutip, tapi perjalanan tu singgah petik pucuk paku. Sibuk petik pucuk paku sampaikan malam tak sempat nak kutip sekerap. Pucuk paku tu murah je. Sekerap tu boleh beli berguni-guni kalau kutip sekerap. Seumpama yang murah-murah, tak boleh sebut murah, mana boleh sembahyang murah. Yang kurang sikit ni kutip, tapi yang besar fadilat tinggal. Gitulah. Mana boleh cakap kurang, sembahyang semua lebih. Dan sunat duha perlukan saja aku sembahyang apa? Duha. Dan tarawih wajib juga, dan witir wajib juga. Wajib apa? Wajib niat witir, wajib niat tarawih tu lah. Okey, base. Dan syarat yang ketiga ta'arud, iaitu menyatakan fardu. Menyatakan tu niatlah fardu. Maka dengan syarat yang pertama, iaitu aku sembahyang, sengaja aku sembahyang, dan iaitu mengqasadkan bagi perbuatan sembahyang, seperti yang telah tersebut dahulu, dah cerita sebelum ni. Dan syarat yang ketiga ini, dan iaitu ta'arud akan fardunya. Niat ta'arud ni, kalau kita kata wajib ke sunat, tu ta'arud. Wajib, tu ta'arud. Jadi tak sunat, tu ta'arud tu. Jadi maknanya, kalau lah kata sembahyang apa ni? Sembahyang zuhur. Zuhur wajib. Zuhur wajib. Wajib. Fardu tu. Meniat fardu tu dia panggil ta'arud. Macam tu juga, sembahyang apa ni? Sembahyang duha. Sembahyang duha sunat. Sunat tu dia panggil ta'arud. Jadi, yang fardu, dia menyatakan fardu. Fardu, solat fardu, menyatakan fardu adalah fardu. Tukar sikit lah. Solat fardu, solat 5 waktu, tukar sikit. Menyatakan fardu itu wajib. Sebenarnya sama je. Maksudnya solat apa ni? Solat fardu. Kena niat fardu, kena niat wajib. Hukumnya wajib. Tapi kalau solat sunat, meniatkan sunat itu sunat. Macam tadi, sampai tanya tadi kan. Habis kalau niat juga sunat, meniatkan sunat itu sunat. Meniatkan sunat. Sebenarnya sunat apa? Sunat-sunat. Jadi tak wajib lah. Jadi kalau sunat apa? Sunat qabliyah, sunat hajat, sunat tu semua sunat. Niat tu sunat. Tapi kalau 5 waktu wajib. Tu yang panggil ta'arud. Dan jikalau adalah fardu itu fardu kifayah sekalipun. Ini bab solat jenazah. Ada orang dia duduk sibuk dengan 4 takbir. Nak niat tu 4 takbir. Sebab dia sahaja aku solat usolli ala hadzal. Saja aku solat ke atas jenazah ini. Saja aku solat atas jenazah ini 4 takbir. Dia tekan itu. Sedangkan 4 takbir itu sunat hai'ah je. 4 takbir apa dia? Kena Allah Ta'ala gitu kot. Itulah tak sah. Qasad aku sembahyang. Sembahyang apa ni? Sembahyang jenazah. Aku sembahyang.
Aku semayang. Bila sebut semayang, kalau jenazah, semayang jenazah lah sekali itu. Aku semayang pun memadai. Walaupun tak ada jenazah kat situ. Okay? Sebab itu dari segi niat qasad. Ta'yin pula, solat jenazah ta'yin apa? Ta'yin tu maksudnya kalau semayang zuhur lah kan? Kalau semayang jenazah mana ta'yin? Tak dengar? Mayat nak dua, mayat laki. 4 takbir sunat dah sebut awal-awal. Tak, mana dia punya ta'yin dia? Bukan. 4 takbir sunat. Ini wajib. Hazihi haza. Tu tak, mayat tak payah. Ini pun cukup dah. Ini cukup dah. Tapi mayat pun okey juga. Itulah dia punya ta'yin. Kalau tak ada mayat, dia jadi solat jenazah ghaib. Dah mayat tak ada. Sebab bila sebut hazihi haza, hazihi itu ini. Maknanya ini, bila ini dia panggil yelah ta'yin lah, tapi dia panggil hadir, mesti ada. Ini tu mesti ada. Ini orang, mana? Dia pergi Jepun. Dia tak panggil ini, itu orang. Boleh. Itu orang boleh kata. Ini orang, mana? Dia tak ada kat sini. Mana boleh? Bila sebut ini, dia mesti ada kat situ. Kita panggil hadir. Dia tak semesti depan. Dia panggil hadir. Itulah ta'yin. Sebab tu, dalam solat jenazah, jika tersalah ta'yin, tersalah domek, tersalah haza hazihi, kadang-kadang sah, kadang-kadang tak sah. Kalau tersalah. Mayat tu perempuan. Patutnya hazihi. Dia niat haza. Ini. Haza. Saja aku semayang atas ini. Ini mayat. Ini. Tapi Melayunya ini, laki perempuan pun ini. Kan? Ini pun dah memadai sebab Melayu dia gitu. Tapi kalau bahasa Arab, dia ada haza hazihi. Haza tu ini, hazihi pun ini. Hazihi tu untuk perempuan, haza untuk laki. Dia pergi kata haza, sedangkan mayat tu hazihi. Mayat tu perempuan, dia kata haza. Maka sah sembahyang jenazah. Tapi kalau dia kata jenazah tu lelaki, dia niat hazihi, tak sah. Tak sah. Sebab apa? Haza lelaki, dia merangkumi perempuan. Tapi perempuan, dia ta'yin lagi kuat. Haza ta'yin dia luas. Ta'yin dia merangkumi lelaki perempuan. Hazihi dah ta'yin tak lagi dah. Bila hazihi tu khusus dah. Haza macam assalamualaikum. Perempuan pun assalamualaikum. Kum tu muzakkar ke muannas? Muzakkar. Kum tu. Tapi kenapa perempuan pun assalamualaikum juga? Patut assalamualaikum apa Juan? Juan tahu lah Pak ni, dia selalu tengok cerita Piramli tu. Assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam. Ada cerita, tengok kan cerita tu kan. Nak tahu minit ke berapa, tanya Juan. Dia cari, dia research. Tapi bila perempuan dengan perempuan, assalamualaikum pun memadai. Tapi boleh tak lelaki assalamualaikum? Assalamualaiki. Assalamualaiki tak boleh. Sebab bila sebut ki khusus untuk perempuan. Ka termasuk juga perempuan, boleh juga. Walaupun dari segi nak kira salah juga, tapi boleh. Sebab tu kalau kata jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Kan sekarang ni kan sejak ada media sosial ni semua pakat-pakat. Macam-macamnya ayat keluar lah. Sanah helwah lah. Dulu apa benda helwah. Keluar habis bahasa Arab. Okey, tak apalah, baguslah, benda baik. Jadi kata jazakallahu khair. Jangan jazakallah aja. Tak jadi. Semoga Allah membalas. Balas apa? Balas neraka kat dia. Khair. Allah membalas kebaikanmu. Biasa kita jazakallah. Tapi tak adalah sampai berdosa. Cuma tak comel lah. Jadi bila dia tu perempuan, saya perempuan, jazakillah. Sengking. Boleh. Yang tak bolehnya lelaki, jazakillah. Kau ingat aku apa? Sajat kata macam tu. Terbatuk sajat. Apa hal aku tak ada kena-mengena? Nak macam mana? Scroll cerita cari kabinet tadi, keluar muka dia. Kata ingat dia. Siapa suruh dia keluar kat aku punya handphone. Jadi
Jazakillah tak boleh kepada orang lelaki. Jazakallah boleh juga untuk orang perempuan. Boleh, sebab dia sebut lelaki termasuk perempuan. Sebut perempuan khusus untuk perempuan. Sama juga dalam maksud yang kita nak ni. Kalau dia kata fardu kifayah, sahaja aku solat ke atas ini jenazah ini. Kalau Melayu ini lelaki perempuan tak ada masalah. Tapi kalau kita baca hazal mayyit, ini mayat, dia perempuan, sah. Dia lelaki lagi dah sah. Tapi kalau mayat tu lelaki, mayat tu lelaki, hadhil mayyitati, tak sah sebab ta'yin dia tak kena. Ta'yin mana hazihi, mana hazihi ni yang keluar haid, mana tak ada, maka tak sah. Habis dekat Mekah tu macam mana? Niat sahaja aku sembahyang ke atas jenazah yang disembayangkan oleh imam. Itulah lebih kurang. Sahaja aku sembahyang jenazah yang imam sembahyang. Jadi tak payah niat, sebab tak tahu lelaki perempuan ke tahu dia cakap apa. Entah apa dia cakap, tak tahu lah. Dia cakap tapi dengar macam jenazah kot, lepas sembahyang jenazah kot. Maka sembahyang niat sahaja aku sembahyang jenazah seperti yang imam sembahyang, sebagainya lah, gitulah maksudnya. Boleh. Kalau nama orang dipanggil cari nyakit. Kalau ta'yin nama orang dalam fardu kifayah, dalam solat jenazah, jika kena nama dia betul, okey. Namanya salah, tak sah. Cari nyakit namanya. Cari penyakit. Jadi jangan ditakyin nama orang. Bila sebut nama orang, mesti kena orang tu betul. Orang tu, aku hidup lagi. Muka niat aku hidup lagi, tak sah. Ataupun tersalah niat, tersalah nama, tak sah. Itu cari, antara hukum syarak, tapi siapa buat dia jadi cari penyakit. Antaranya tu lah. Benda tak perlu, dia pergi cari penyakit. Kalau ni tak, dengan tu anak ni, ayah dah mati, anak tu jadi imam. Dia niat, aku solat ke atas mayat ayah. Okey. Dia tak ayah dia tu. Ayah aku tu sunat je. Tapi memang ayah dia lah. Itu ayah orang lain. Aku hidup lagi. Ayah dia. Ayahku. Dia kena ada ini. Ayahku ini. Ini. Bila kata gitu boleh? Ini boleh. Sebab ayahku tu, itu tak wajib. Yang wajib tu ini. Ini tu yang takyin. Bila sebut ini, tu. Tak kisah duduk kat mana. Tapi tu, maksudnya hadir. Sebab tu ini tu penting. Jadi, sahaja aku solat ke atas macam mana? Jenazah ayahku, ini tu takyin. Kalau tak ada tu, jadi tak ada takyin tu, tak ada ini tu, jadi ghaib. Sebenarnya ghaib. Sebab tu kena ada ini. Tapi dalam kitab kita nanti dia bahas panjang bab tu. Tunggu lah. Muka surat 100 lebih lah, lebih kurang 7 tahun lagi insya-Allah. Bab tu detail sampaikan masbuk solat jenazah. Pernah dengar masuk solat jenazah? Seronok dengar je. Solat jenazah masbuk. Jam masbuk. Kena rukuk ke? Macam mana boleh rukuk? Tadi saya tengok mayat jenazah laju. Laju kan? Dia tukang bawa habis. Laju. Jangan lebih-lebih tahu, kena tahu muafiq masbuk dalam bab solat jenazah. Saya kata Fatihah agak tak dia pertama tak ada habis. Tak ada habis. Dia takbir terus baca Fatihah dan tak ada habis. Lebih pada dia macam Mekah juga. Masbuk. Maka makmum tadi dia kena tinggalkan Fatihah dia, takbir ikut imam. Kalau dia habiskan Fatihah, imam takbir yang satu lagi batal je. Imam takbir yang satu lagi, iaitu yang ketiga. Ustaz dia boleh takbir yang akhir je buat dibaca Fatihah. Boleh. Sebab Fatihah dia boleh letak kat semua tempat. Fatihah special. Dia boleh letak takbir pertama, kedua, tiga, keempat. Okey, bila sebut Ustaz nak buat dalam masbuk, tak payah dia baca Fatihah pula tak? Maknanya pada takbir yang pertama tu dia dah niat aku tak nak baca Fatihah kat sini, kosong lah. Tapi takbir yang kedua mesti selawat, takbir ketiga mesti doa. Kalau nak baca Fatihah dekat takbir kedua, lepas selawat baca Fatihah. Kalau kata nak letak kat situ. Sebab Fatihah boleh duduk kat mana-mana. Bila ada geng-geng mayat, nak gini jadi. Ngaji kita lain dia jadi lain. Tak mahu kita layan geng mayat. Ni suruh aja buat Zoom mesti terkejut orang kat rumah ni geng mayat ni. Pasal
sebelum masbuk tadi. Ah. Dia sebelum masbuk dia tengok ada imam. Kalau dia niat aku nak baca dan aku sedang baca, kemudian imam dah takbir seterusnya, aku masbuk ni, dia nak niat masbuk, maka takbir terus, tinggalkan Fatihah, imam tanggung Fatihah untuk dapat takbir yang kedua untuk selawat dengan imam. Tapi kalau awal-awal lagi dia dah niat, maksudnya aku baca Fatihah tak apalah, tapi tak cukup, nanti aku tak nak jadi masbuk, aku nak baca ujung. Nak baca ujung atau mana-mana takbir, boleh. Jadi masa takbir tu dia baca Fatihah, dia try lah dulu baca. Atau langsung tak baca, ataupun dia try dulu baca. Bila habis takbir yang kedua, imam takbir kedua, dia terus niat. Ni bukan masbuk, bukan masbuk, aku nak baca yang last. Maka baca takbir yang terakhir. Kenapa kata last? Sedangkan boleh kedua, ketiga. Sebab yang logiknya last lah. Yang dia panggil apa? Yang praktikalnya last lah. Kedua nak baca selawat, nak baca Fatihah lagi, imam pula kelang kabut. Itu praktikalnya. Aku nak baca yang last. Jadi bila takbir yang kedua, dia selawat dengan imam, nanti takbir yang ketiga doa untuk si mati, takbir keempat dia nak baca Allahumma la tahrimna boleh, nak baca Fatihah dulu boleh. Yang penting jangan salam selagi tak baca Fatihah. Sebab dia niat yang tadi tu bukan masbuk. Pernah dengar benda ni? Dengar? Pernah dengar? Ke tak dengar? Pernah? Tu. Bila ada geng-geng jenazah, dia memang gitu. Tapi yang bagusnya jin tak main dekat sebab tak ada gangguan, tengok. Dia kata ini macam dia tahu ni dekat. Tak ada geng ni ada macam gangguan, lampu berkelip lah apa. Geng jenazah ni bahaya. Tahu tak? Orang pemandi jenazah dia sebab dah ada kan alam. Dia tak digalakkan lah, boleh kata kan, tak digalak untuk sembelih. Melih, tak galak. Melih tak? Sembelih? Tak galak. Kenapa? Sebab tosai satu, teh tarik satu baru kita cerita nanti kedai. Sambil meraihkan TPM baru. Alright. Okey. Alright, kita sambung lagi. Habis bab jenazah je ni. Okey, kalau fardu kifayah. Jadi jangan lupa sembahyang jenazah jangan lupa fardu kifayah. Duk sibuk 4 takbir. 4 takbir tu tak payah niat pun tak apa. Memang 4 takbir lah wajib. Tak payah niat, cerita niat. Nanti kan tak payah takbir pula, dia ingat sekali takbir. Tak, takbir 4 kali. Cuma niat tu macam 4 rakaat lah. 4 rakaat tu kan tak wajib. 4 rakaatin. Tiba-tiba tak ada qasad ta'arud ta'yin ke, tinggal yang mana-mana. Duk sibuk dengan 4 rakaat tu. Sibuk dengan lillahi ta'ala, sibuk dengan menghadap kiblat. Jadi ya, fardu kifayah tu kena ada. Sahaja aku sembahyang kat atas jenazah ini, fardu kifayah. Ataupun fardu pun boleh dah. Fardu saja pun boleh, fardu kifayah pun boleh pada sembahyang jenazah. Dan dengan syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa tadi? Qasad ta'yin lah. Yang kedua ta'yin kena ada, ini tu kena ada sekali. Dan iaitu ta'yin seperti telah tersebut dahulu, dah cerita tadi. Sempurnalah syarat niat qasad ta'arud ta'yin jika ada ia sembahyang fardu seperti bahawa ia menyahajakan. Itulah niat tu, qasad dengan hatinya. Aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang tu bukan tersembahyang, memang sengaja nak sembahyang fardu tu ta'arud tu. Zuhur tu waktunya, tiga-tiga kena ada. Maka jadi katanya fardu itu ta'arud dan zuhur itu ta'yin. Dah cerita dah tadi ni. Pendek kata sembahyang itu 3 bahaginya. Pertama fardu, kedua sunat muqayyad, sunat yang berkait dengan waktu atau sebab, ketiganya sunat. Ini cerita lain ni cerita bukan niat, tapi tak apalah, bacalah. Sembahyang terbagi kepada 3. Pertama sembahyang fardu wajib 5 waktu. Kedua sembahyang sunat yang berkait dengan waktu. Sunat muqayyad tu kait, yang berkait dengan waktu, ataupun solat sunat yang berkait dengan sebab. Ini tadilah. Sebab apa sembahyang ni? Sebab hari raya. Sebab apa sembahyang ni? Sebab gerhana bulan. Sebab apa sembahyang ni? Sebab pada waktu duha. Tu lah. Berkait dengan waktu atau sebab. Tu yang kedua. Yang ketiga sunat mutlak. Bila sebut sunat mutlak, dia tak ada kait dengan apa-apa. Dan barang yang dihubung dengan dia seperti tahiyatul masjid. Sunat mutlak
Maksudnya dia niat aku semayang aja, dah memadai. Aku semayang je dah memadai. Okey. Aku semayang je dah memadai. Dia bagi contoh tahiyatul masjid. Maknanya bila masuk je masjid, sebab tu dah ada, semayang je 2 rakaat, tahiyatul masjid tak wajib niat. Sunat lah niat tahiyatul masjid tapi tak wajib niat. Sebab dia antara solat yang walaupun bersebab tapi dia martabat mutlak. Solat yang ni yang boleh masuk dekat dalam solat lain. Solat yang ni, yang solat sunat mutlak. Solat sunat yang ni kalau semayang dia memadai niat aku semayang. Usalli je. Usalli Allahu Akbar. Memadai dah. Aku semayang. Dia ada 5 semayang. Semayang apa? Ingat tak? Ada dekat bawah tu. Oh, ada kat bawah. Semayang apa? Wuduk, tahiyatul masjid, hajat niat mutlak. Ihram, pakai ihram dulu ke baru semayang? Semayang dulu baru pakai ihram. Semayang dulu. Maknanya pakai ihram sampai lambat. Maksudnya sebab sampai lambat. Tu maknanya boleh niat Allahu Akbar. Niat apa? Semayang je. Boleh. Lepas tu pakai ihram. Sebab semayang, sebab datang kemudian. Itu tak? Tawaf semayang kemudian semayang kemudian. Tawaf datang, tawaf masuk juga. Tawaf masuk juga. Berapa dah? 5 ada. Apa? Hajat, apa tadi? Tahiyatul masjid, wuduk, tawaf, ihram. 5. Yang ini boleh masuk semayang lain. Maksudnya dia nak semayang apa? Nak semayang waktu tu duha. Semayang duha masuk sekali. Yang mana-mana satu lah, takkan masuk 5. Masuk mana? Nak dia ambil wuduk pada waktu duha pukul 9, ambil wuduk. Lepas ambil wuduk terus pergi sembahyang apa? Sembahyang duha. Automatik dapat wuduk. Khilaf Syarah Ibn Hajar. Ada kata kena niat lah, sahaja aku solat duha beserta dengan wuduk, beserta dengan tahiyatul masjid. So, masuk masjid. Oh, mantap. Ada lagi tak beserta dengan apa? Kalau ada lagi takkan ihram kot, takkan tawaf kot, tak ada dah, habis dah. Beserta semua Allah, maka dapat pahala 3 in 1. Tapi sebahagian kata ni khilaf Ibn Hajar Syah Ramli. Yang tadi Ibn Hajar kata mesti kena niat. Sahaja aku solat duha wajib niat duha sebab dia berwaktu. Lepas tu beserta ataupun dan pun boleh beserta ataupun tak sebut apa pun tak apa. Sahaja aku solat duha, tahiyatul masjid, wuduk. Macam tu pun boleh. Beserta pun boleh. Baru dapat pahala. Tapi kata Syah Ramli tak niat apa. Sembahyang duha kena pada waktu itu dapat terus. Lepas ambil wuduk dapat solat wuduk free walaupun tak niat. Masuk masjid, baru masuk masjid tak duduk lagi, dapat tahiyatul masjid free walaupun tak niat. Tak niat tahiyatul masjid tapi niat duha. Dia sama macam puasa. Puasa 6. Puasa qada pada bulan Syawal. Syekh Hamid Hajar khilaf. Ada yang kata puasa je 6, qada, puasa je qada. Jika kena bulan Syawal dapat puasa 6. Dapat pahala free. Tapi sebahagian kata tidak, kena niat sahaja aku puasa qada dan puasa 6 baru dapat pahala. Syekh Ramli Ibn Hajar khilaf. Jadi biasa kita kalau tak niat pun dapat pahala dah, kita ambil gitu. Dia ambil wuduk. Ambil wuduk, imam dah takbir ni. Terus masuk masjid, terus takbir untuk sembahyang maghrib. Dia dapat maghrib, dia dapat wuduk, dia dapat tahiyatul masjid. Kata Syekh Ramli. Dia maghrib sebab memang dia niat maghrib, dapatlah. Habis wuduk apa pasal dapat? Sebab lepas ambil wuduk tak kering lagi air, terus sembahyang. Sembahyang apa? Tak kisah, janji sembahyang sebab dia usalli aja. Lepas pada tu, kenapa pula dapat tahiyatul masjid? Sebab masuk masjid tak duduk. Kalau duduk baru tak boleh kan? Baru tak dapat tahiyatul masjid. Kita tak duduk terus sembahyang. Air masih lagi ada dekat badan, dapat wuduk free. Masuk masjid belum duduk, dapat tahiyatul masjid free. Maghrib niat sembahyang maghrib. Maka dapat 3 in 1. Nak elak khilaf, niat. Malas serabut, tak payah, dapat free. Jangan duduk dah. Dan jangan lama sangat ambil wuduk. Lama tak dapat sebab dah kering. Boleh sembahyang wuduk sebelum air kering dekat anggota wuduk. Masa itulah boleh. Kalau 5 minit lah. 10 minit lah. Bergantung kepada cuaca. Kalau dekat tempat-tempat panas mungkin 5 minit kot. Kita mungkin 10 minit. Kipas lagi cepat. Dia bergantung pada kering.
Adapun sembahyang fardu itu disyaratkan ni mari dah. Adapun fardu itu disyaratkan pada niatnya 3 perkara. Iaitu menyahajakan qasad, ta'yin sembahyang fardu yang 5 tu yang mana satu, ta'arud fardu. Okey, dah tahu dah tadi, sebut dah. Adapun sembahyang sunat muqayyad, sembahyang sunat yang berkait dengan sesuatu, pada niatnya 2 perkara sahaja, qasad dan ta'yin. Maknanya sunat tu tak wajib pun nak sembahyang sunat sahaja aku solat, aku sembahyang sunat duha. Sunat tu sunat. Tu kata betul. Apa? Ada pun sembahyang sunat yang muqayyad disyaratkan. Disyaratkan pada niatnya 2 perkara. Betul lah. Disyaratkan pada niatnya 2 perkara, iaitu qasad dan ta'yin. Ta'arud tak ada lah, tolak ta'arud. Ta'arud tu sama ada fardu atau sunat kan? Niat. Jadi, oleh kerana sembahyang tu sembahyang sunat, maka sunat untuk ta'arud. Lepas tu tak masuk, dia kata ta'yin aja. Sebab yang ni wajib, di situ wajib. Jadi, kita boleh katalah, saja aku sembahyang qabliyah, mad'i dah. Qabliyah zuhur, mad'i dah. Ba'diyah, zuhur, mad'i. Sembahyang sunat, kena niat sunat. Niat sunat itu sunat. Tapi jangan saja aku sembahyang zuhur. Jangan gitu. Untuk sembahyang zuhur, untuk sembahyang fardu zuhur, mesti saja aku sembahyang fardu zuhur. Kadang-kadang ada hari tu masa bab ni di Selangor dulu, ada pakcik bertanya. Dia tak pernah pun niat itu. Dia sembahyang saja aku sembahyang zuhur. Dia gitu dalam hati dia, tak pernah niat fardu. Macam mana? Cakap niat ni kita sebut kat mulut, niat sebut fardu. Niat ni kat hati. Tanya dia, masa sembahyang takbir tu, masa takbir niat aku sembahyang tu memang betul ke nak sembahyang? Betul lah nak sembahyang. Okey, selesai dah qasad. Keter sembahyang. Mana betul lah nak sembahyang? Nak sembahyang subuh. Betul ke waktu tu waktu subuh? Masa yang dia kata betul lah subuh, tapi dia tak niat fardu subuh. Lepas tu sembahyang subuh yang masa sembahyang yang kata terlupa tadi tu wajib ke sunat? Wajib. Tu lah niat. Cuma atas perbahasan mazhab Syafi'i, untuk mantapkan lagi, lintah lagi kat hati fardu tu. Sedangkan bila kita kata nak sembahyang apa ni? Lewat dah. Lagi 5 minit nak habis subuh. Saja aku sembahyang fardu subuh, Allahu Akbar. Saja aku sembahyang subuh fardu, Allahu Akbar. Dia niat gitu. Maksud niat tu niat Melayu ni, bukan niat betul. Niat Melayu. Kenapa dia sembahyang tu tak ada fardu tu, tak niat Melayu tadi, tak ada fardu tu? Dia sembahyang tu sah. Sebab kenapa dia menggelupur nak sembahyang cepat-cepat? Sebab 5 minit lagi. Sembahyanglah nanti. Tak boleh, wajib. Nampak? Jangan bertukar dengan yang disebut kat mulut, dan jangan bertukar dengan yang duk baca kat hati. Allah saja aku sembahyang subuh. Sudah tak sah. Bukan. Itu cuma pembantu je untuk datangkan niat. Tanya dia balik, sembahyang subuh yang sembahyang selama ni, yang duk takbir selama ni, wajib ke sunat? Wajib. Itu sebenarnya dah ada dalam niat dia. Cuma kalau jadi macam tu kan dipertikaikan, baik baca je kat hati, dah tak ada pertikaian. Itu je lah. Tapi jangan kata yang duk baca kat hati tu pula niat. Kita tak nak dipertikaikannya, ataupun jadi was-was. Jadi bila kita baca kat hati, baca kat mulut lagi, usalli, baca dekat hati lagi, tak ada pertikaian lah. Kalau baca dekat hati je, buatnya macam tadi kan jadi masalah. Sebenarnya ada je, sah. Ya ke sah? Sah, alhamdulillah. Tak pernah pun tahu kena ta'arud, tahu kena lentangkan atau niatkan fardu itu wajib. Cuma dia tak pernah buat, tapi dia tahu sembahyang subuh tu wajib. Cukuplah, itulah dia niat. Jadi kena situ, kena faham situ tak? Dan ada pun sunat mutlak. Sunat mutlak ni cara niat dia aku sembahyang saja. Sunat mutlak yang tak berkait apa, ataupun dia berkait tapi dikecualikan, iaitu 5 tadi. Dia berkait juga, berkait dengan ihram, berkait, tapi berkait yang dikecualikan. Kecuali 5. Solat sunat mutlak dan barang yang dihubung dengan dia itu disyaratkan pada niatnya 1 perkara juga, iaitu qasad. Aku sembahyang. Cukuplah. Tu je lah. Adapun 2 wajibnya itu,
Pertamanya disertakan niat itu dengan takbiratul ihram. Ini bab lain pula. Jadi masa bila nak buat masa bila nak niat tu, nak istilah dia panggil nak lentangkan niat. Nak apa dia panggil istilah niat dia nak Berserta. nah yalah, nak dia panggil niat tu dia panggil apa? Berserta. Masa bila nak keluarkan niat? Macam masa bila? Ketika takbiratul ihram. Kalau dalam kitab-kitab Patani dia kata lentangkan. Nak lentangkan niat. Nak datangkan niat. Bila? Dia kata disertakan muqaranah lah ni. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Disertakan niat itu, dilintangkan niat, didatangkan niat itu dengan takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Seperti lagi akan sebut, nanti akan cerita. Dan kedua, dikekalkan niat hingga akhir takbirah. Allah. Faham? Dikekalkan niat tu daripada Allahu Akbar, habis. Inilah yang dalam kitab Musalli kata apa? Muqaranah tauzi'iyah. Alah, tak bawa pula kitab. Muqaranah urfiyah, muqaranah kamaliyah. Ada empat. Satu tu yang tak sah. Muqaranah kamaliyah yang ni. Dikekalkan niat hingga takbirah ni. Zaman sekarang hanya wali je boleh buat. Geng kuali tak boleh buat. Wali je. Maksudnya apa? Allah tu aku semayang. Kita kat mana kita punya niat? Dekat lam tu kan, Allah kat situ. Dia penuh. Mungkin kita kalau pandai masuk niat pun, kita akan masuk di mana-mana alif lam ha alif kaf bara. Kat situ. Kalau kita pandai pun kita masuk sub kat mana-mana satu. Lepas tu hilang. Sedangkan yang dipanggil muqaranah ni niat tu lah. Qasdu syai'in muqtarinan. Muqtarinan bi fi'lih, dengan perbuatan. Jadi dalam sembahyang perbuatan pertama adalah takbir. Jadi penuh takbir tu penuh dengan niat. Bukan penuh dengan niat masuk saja aku sembahyang, bukan. Itu bukan niat, itu lafaz niat, itu bacaan niat, hadisun nafsi, baca dalam hati sebagainya, bukan. Maksud niat tu ada tengah kesedaran aku sembahyang. Macam mana nak cakap tadi? Penuh. Allahu Akbar. Kita tak boleh, kita hanya satu aja. Dia panggil muqaranah kamaliyah yang tu. Dalam Musalli. Ada muqaranah urfiyah, muqaranah tauzi'iyah, ada 3 bukan 4, 3. Muqaranah urfiyah yang kita duk buat. Tauzi'iyah tak ada kitab Musalli. Ada dalam tu. Yang dikata dikekalkan hingga akhir takbirah tu, ini untuk geng wali-wali ajalah. Kita tak boleh buat. Kita buat dekat lam yang kedua, Allah. Masuk dah akbar kan. Dekat situ jadilah. Untuk orang awam sah, untuk wali tak sah. Sebab wali ni dia sentiasa ingat Allah. Hati dia sentiasa ingat Allah. Maka kalau dia semayang, memang tak ada masalah pun dia nak ingat semayang tadi tu. Ma fi qalbi ghairullah tu. Dalam hati dia tak ada melainkan Allah. Jadi tak ada masalah. Kita dalam hati penuh dunia. Masa semayang pun ingat dunia, masa dunia pun ingat dunia. Macam mana? Kurang-kurang masa semayang ingatlah semayang. Tak, masa semayang pun ingat dunia. Masa dunia, ingat dunia juga. Jadi bila macam tu, masalah kita nak masuk niat tadi tu. Bagi mereka yang hatinya sentiasa terpaut pada Allah, 24 jam Allah dalam hati dia, dia penuh tu tak ada masalah bagi dia. Ini yang kedua. Dan rukun kedua. Lagi ke? Doang okey lah. Pak Lah dah cabut piah dah ni. Sebab yang kedua, dan rukun yang kedua. Rukun yang kedua ni, kedua sungguh. Bukan kedua yang tadi tu. Ni kedua sungguh. Rukun kedua. Dan rukun kedua daripada berapa belas? Dan rukun kedua daripada berapa belas dia? 17. 2 daripada 17. Kita baru satu je, iaitu niat. Niat pun bahagi macam-macam lah. Yang ini pula, yang kedua, daripada 17. Rukun sembahyang ada 17 kan? Kita bincang sebelum ni kan? Ni yang kedua. Yang kedua adalah dia kata takbiratul ihram, dan adalah baginya 16 syarat. Mampus. Takbir tu pun ada 16 lagi. Dah lah rukun tu ada 17. Setiap satu tu kita bahas sampai berjam-jam satu tu.
Yang ni pula ada 16 syarat. Syarat takbiratul ihram tu. Sebab tu Kifayatul Muhtadi ni habis mengaji ni, khatam yang ni, buka kitab lain, kitab Torah yang lain, walaupun tak pernah belajar, dapat tangkap. Tu dapat tangkap. Cuma adalah beberapa, sikit-sikit lah, boleh kata 20% yang setiap pengarang dia ada style dia sendiri. Ada dia top up benda-benda, yang tu mungkin tak dapat lah. Tapi kalau 80% mesti boleh tangkap kalau masuk kifayah. Habis kifayah, yang lain tengok musalli boleh. Padahal pengarang sama je. Tengok kitab Idaman Penuntut, lah gigi. Dah habis kifayah. Mana taknya? Takbiratul ihram pun ada 16 syarat. Kita try tengok. Boleh masuk yang pertama. Sebelum kita masuk. Tak masuk kot. Panjang. Takbiratul ihram. Yang pertama, takbiratul ihram ni Allahu Akbar. Takbiratul ihram bermaksud takbir haram. Ihram tu haram. Kan pakai ihram. Bila pakai ihram kan ada benda yang haram. Apabila benda tu boleh buat dengan pakai ihram dengan niat ihram, tak boleh buat. Bila nak boleh buat balik? Kena halal. Halal kalau kat siang Arab sikit jadi macam mana? Tahallul. Jadi Arab sikit. Sama itu halal lah tu. Tahallul. Jadi bila dia tahallul boleh. Jadi maknanya dapat itu dia panggil ihram. Takbir ihram takbir haram. Dengan maksud sebelum takbir itu halal. Lepas takbir jadi haram. Lepas tu pula bila boleh balik, bila boleh balik yang haram tu boleh jadi halal balik. Salam, assalamualaikum, boleh buat yang haram balik. Boleh buat yang haram tu boleh buat balik, jadi halal balik. Apa dia? Jangan cerita haram apa benda ni. Makan kan halal. Bila takbir haram. Minum kan halal. Bila takbir tu ihram, gitulah yang lain-lain, bercakap semua. Jadi sembahyang ni dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jangan kita pandang kecil dengan takbir. Kadang-kadang orang takbir. Cak-cak ada dia apa? Dia apa dia panggil? Kalau ibu dia tukar macam tu. Dia menganjing. Takbir tu dia menganjing. Sama ada Allahu Akbar tu dia menganjing ataupun takbir tu dia menganjing. Sebab takbir tu adalah singkatan ataupun nama ataupun menunjukkan Allahu Akbar. Tasbih menunjukkan menyucikan Allah dan sebagainya kan. Tahmid memuji, banyak lagi lah. Jadi takbir ni adalah khususiah umat Nabi. Umat-umat terdahulu dia sembahyang, dia ada sembahyang cara dia. Dia tak mula dengan Allahu Akbar. Hanya kita je kena special Allahu Akbar. Jadi jangan duk main-main takbir lah apalah. Jangan main weh. Takbir ni, tahu takbir kan? Bir tu minum arak kan? Tak boleh main benda tu. Sebab dia khususnya untuk kita, umat Nabi. Umat dulu tak dapat. Bila begitu, kita pula buat main-main pada itu khususnya untuk kita. Umat lain mungkin dia mula sembahyang dengan Alhamdulillah. Berkali gitulah kot. Tak tahulah cara sembahyang macam mana. La ilaha illallah ke apa ke yang lain-lain. Mungkin bukan berdiri duduk ke macam mana. Cara sembahyang umat terdahulu. Kita special. Dengan sembahyang, Allah Maha Besar. Dengan maksud, semua kecil, Allah yang paling besar. Dalam hidup aku, Allah yang paling besar, yang lain semua kecil. Kerja kecil, keluarga kecil, apa saja masalah ada kat dunia, semua kecil. Sebab masa ni kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi tak boleh main-main tu. Tak boleh main-main. Bermain-main dengan Allahu Akbar tu. Sebab dia benda besar bagi kita. Benda besar. Macam tayamum, benda besar bagi kita. Maksudnya umat terdahulu tak dapat tayamum. Istijmar, jangan main-main. Istijmar apa? Tak basuh berak. Mudah kata gitu lah. Habis tak basuh macam mana? Pakai tisu. Weh, jangan main-main tu. Umat dahulu tak dapat. Kita je dapat. Pernah buat? Ngaku. Tak basuh berak. Celek. Celek dah. Tapi kena cara lah. Kena cara jangan main celek. Habis bercelekeh apa. Habis kena sampai ke lutut-lutut. Itu tak boleh dah. Adalah cara dia 3 kali gitu gini. Kena buat. Sebab apa? Sebab apa kena tu bukan wajib. Kalau tak ada air, jadi wajib. Kalau tak ada air, wajib pakai tisu. Istijmar. Sebab umat terdahulu tak dapat, kita je dapat. Tiba-tiba kita pun, apa benda geli. Weh, jangan main, weh. Banyak lagi lah. Antara kelebihan kita, umat Nabi. Tiba-tiba kita dah buat main-main,
tak basuh berak apa benda geli ataupun mempermainkan takbir tadi tu. Tak boleh. Tak boleh. Apabila berlaku satu-satu perkara yang menandakan inilah kebesaran Allah, takbir. Sebab tu ada tempat lepas sembahyang dia takbir. Betul? Kat Kuantan pun ada. Saya rasa dua tempat dah mana lagi. Terkejut kita. Allah Astagfirullahalazim. Terkejut. Allah takbir tiba-tiba je. Ada 2 tempat mana lagi. Sebab tu ada yang buat gitu. Kerana lepas sembahyang tak terasa kebesaran Allah. Teruk sungguh semua ni. Macam tu lah. Tapi yang takbir tu tak tahu lah dia rasa ke tidak. Tapi boleh. Maksudnya tidaklah bida'ah ke jadi tak ada lah. Cuma terkejut je lah. Terkejut tu kuat tu. Semangat. Dan takbir ni dia tidak didominasi oleh mana-mana kumpulan. Tak ada. Jangan kata dia geng itu geng-geng takbir. Woi, jangan main woi. Semua orang punya takbir. Tak ada dominasi. Dah mu malas guna, orang lain guna. Gunalah. Okey. Takbir. Dan dalam sembahyang pun paling banyak sekali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kan. Banyak kan. Tu takbir. Ketika takbir tu dia kata kat sini, disertakan niat itu dengan takbiratul ihram seperti yang lagi akan sebut. Dia dah sebut lah ni. Ketika takbir tu Allahu Akbar sebut kat mulut. Kan? Niat Allahu Akbar tu wajib tu, rukun. Itulah takbiratul ihram. Allahu Akbar tu wajib yang kat mulut tu. Yang bunyi tu wajib. Yang lintah kat niat qasad ta'arud ta'yin tu, aku semayang fardu zuhur tu, sub tu pun wajib juga. Dia sekali muqaranah. Sunat tadabbur. Sunat tadabbur Allahu Akbar. Merasai kebesaran Allah. Tu sunat. Ketika takbir. Sebab apa saya sebut ni? Sebab ada tengok video ni. Bukan taklah baru sangat. Dia sibuk duduk salahkan orang yang takbir yang lama sikit ni lah. Yang baca dalam hati takbir. Kita tahu yang baca dalam hati tu bukan niat. Nak bantu aja. Kita tahu yang usolli tu bukan niat. Kita nak bantu aja. Itulah. Dia kata ketika takbir kita kena rasa kebesaran Allah. Allahu Akbar. Kalau sibuk kita duduk membilang-bilang bercakap dalam hati, duduk sibuk, macam mana nak rasa kebesaran Allah? Logik juga. Logik. Tapi Allah sahaja aku semua. Masih bila nak rasa kebesaran Allah? Maka tak boleh buat, tak boleh tadabbur lah. Sedangkan ketika sembahyang rasa kebesaran Allah. Betul tak? Cantik tak? Cantiklah bahasa. Tapi kena ingat. Sebut Allahu Akbar kat mulut wajib. Rukun. Okey, sebut. Niat pun wajib. Tadabbur tu sunat. Jadi sibuk nak tadabbur, kalau tak ada niat dalam hati tak lintah macam mana? Sebab tu kita sibukkan yang wajib tu. Walaupun yang sunat tu kita terpaksa tinggalkan, niat tu tadabbur. Nak buat macam mana? Dah susah sangat nak masuk niat. Bagi orang susah, ya Allah. Nak rasa kebesaran Allah macam mana? Tak apalah yang sunat. Sunat tu tetap sunat. Ni nak lintah ni, tak lintah-lintah lagi ni macam mana? Tak lintah-lintah lagi niat. Nak macam mana dia dah gitu? Maka Allahu Akbar tu pentingkan yang rukun. Tadabbur tak payah. Tapi hukum asalnya, suruhan asal ketika Allahu Akbar tadabbur. Tapi jangan lupa sunat. Nah, ni sibuk nak kata tadabbur dalam video. Suruh tadabbur. Betul lah. Tapi kami pentingkan yang wajib, yang rukun, iaitu masa sebut Allahu Akbar tu sekali dengan ada niat. Kami jenis susah nak niat sembahyang sebab kami ingat dalam hati kami dunia 24 jam. Nak buat macam mana? Geng-geng kamu ni semua Allah dalam hati 24 jam. Kata gitu lah, nak balas gitu lah. Korang ingat 24 jam Allah. Masa buat kerja ingat Allah, masa makan ingat Allah, semua ingat Allah. Kami ingat dunia je. Bila nak sembahyang payah nak masuk. Nah, tu dia buah balah. Kami ingat dunia je. Jadi macam mana kami nak sanggakan kami terpaksa cakap kat diri sendiri? Apa cakap? Cakap kat luar, cakap dalam hati. Cakap apa? Aku nak sembahyang Zuhur. Aku nak sembahyang Zuhur. Yang wajib ni. Kenapa? Kita nak pesan kat diri sendiri bahawa kita nak tengah sembahyang yang wajib. Sebab apa? Hati kita penuh dengan dunia. Nak macam mana? Pesan kat diri sendiri. Macam biasa saya beritahu, kalau nak masuk nak pergi jumpa sesiapa, nak interview ke apa, sebelum masuk satu bilik dulu, ada cermin. Buat handsome sikit, nak masuk ni. Nak pakai 3 orang, datang 1000 orang interview. Kita perlukan kerja sebab bil rumah 3 bulan tak bayar. Buatlah masalah tu. Agak-agak kita boleh relax-relax, gelak-gelak. Tak boleh kan? Mesti kan?
Aku mesti dapat kerja ni. Kau tidak, gila tu. 3 bulan tak bayar kereta, 3 bulan tak bayar rumah, cusu anak. Buatlah masalah pun. Nak pakai pula 3 orang. Yang datang 1000. Ni lepas ni turn aku ni. Ada cermin. Biasa kan bilik ada cermin. Buat lah. Ada tak boleh senyum? Gelak-gelak. Tak ada, mesti. Lepas tu apa? Dia cakap apa kat cermin? Dia seorang lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Aku boleh buat. Dia cakap, orang tak dengar, jangan bagi orang dengar. InsyaAllah. Aku tengok tadi, memang boleh berjaya. Confident. Aku boleh buat. Kenapa dia cakap gitu? Benda tu penting. Ini mandat Allah. Cakap je lah, aku nak semayang. Usul tu aku nak semayang. Semayang pula fardu. Yang wajib, bosok neraka. Cakap, buatlah masalah. Lepas tu, tak cukup kat mulut. Hati lagi, Allah, aku cakap lagi. Tu bukan niat. Takkan niat tak datang. Teruk sungguh. Cakap kat mulut, cakap kat hati. Niat duduk lepak, tak mau datang. Tak nak. Ada gitu. Dia akan lintas juga. Masih dia lintas tu, Allahu Akbar. Kenapa jadi gitu? Sebab kita yang teruk. Kenapa kita teruk? Sebab kita ingat dunia 24 jam. Kenalah bantu orang sebut. Orang yang tak ingat dunia, ingat Allah. Masa nak semayang, setengah jam, sejam dia tunggu dah semayang. Congok seorang-seorang. Nak semayang Zuhur, baru ke 12. Semayang Zuhur, tunggu. Agak-agak dia perlu tak Allah? Perlu tak? Pukul 12 dah tunggu dah semayang. Bukan sama-sama main WhatsApp, bukan. Memang tunggu sungguh. Kenapa? Congok. Semayang Zuhur. Pukul 12. Tunggu. Masuk Zuhur. Agak-agak, Allah, aku nak semayang. Ada tak? Tak ada. Aku Sejam lebih dah. Aku nak semayang. Sejam lebih dah. Tiba-tiba sampai waktu semayang, Allah, jadi gitu. Tak ada. Terus datang. Yang kita ni, Allah, masa. Allah, masuk. Keluar kabut. Iman nak rukuk ada. Allah. Memang perlulah. Jadi, cara nak balas macam tu lah. Sebab sedap sangat dia kata kat orang. Tadabbur tak boleh tadabbur, nak macam mana? Cuma mazhab lain, dia tak ada muqaranah. Ini kan maksud mazhab Maliki, azam tu dah dikira niat. Sedangkan kita azam tu nak buat dah, tapi tak buat lagi, dekat dah. Azam dia panggil kan, 90%. Niat baru muqaranah. Ketika buat, ketika tu niat. Tu dia panggil niat. Tapi kalau mazhab Maliki, dia tak. Masa nak buka selipar tu, masa basuh kaki tu, buat apa ni? Basuh kaki buat apa ni? Masuk masjid. Buat apa? Semayang lah. Niat dah. Jadi bila dia masuk, Allahu Akbar, dia tak payah apa dah. Itu mazhab Maliki. Jadi bagi orang yang kena nyakit, macam mana kan, nyakit takbir sampai ganggu orang, taklid mazhab Maliki je. Duduk kat luar. Hanafi sama tak? Hanafi lagi besar. Lagi apa? Lagi ringan. Maliki ni azam. Hanafi lagilah. Dia lebih lagi. Lagi ringan daripada mazhab Maliki. Mungkin kat rumah lagi dah niat dah. Boleh dah. Habis kalau orang yang nyakit ni ganggu orang, duduk kat luar, kat tepi apa? Tepi kolah ke, tepi pipe kan. Relax. Buat apa ni? Niat. Orang nak semayang, nantilah kau semayang. Lu nanti aku nak niat je. Tunggu. Pak, masuk niat dah. Boleh dah masuk? Dah boleh masuk. Pergi masuk ke dalam. Allahu Akbar. Jadi tak ganggu orang, tak ada apa. Biar kat situ. Pertamanya, kita mentikap pertamanya saja je. 16 syarat. Yang pertama daripada 16. Mendatangkan takbiratul ihram dengan sekalian hurufnya. Padahal ia berdiri pada ketika wajibnya. Kita berhenti kat situ. Pertamanya. Allahu a'lam. Tangguh dulu. Saya tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.